is doing fine and doing good at home. Okay, so untuk hari ini saya akan masih lagi dalam bab vektor dan kali ini saya akan bincangkan tentang soalan daripada negeri-negeri yang berkaitan dengan vektor yang merujuk kepada soalan bentuk sebenar dalam SPM. Okay, so kali ini saya akan bagi dua contoh. So, contoh yang pertama saya akan bincangkan tentang soalan MRSM 2017. Okey, so mari kita tengok soalan yang pertama. Okey, dalam raja di bawah, OABC adalah sebuah trapezium. Okey, dengan keadaan OA selari dengan CB. Okey, kalau selari kita terus tanda macam tu. Okey, so CB dengan OA adalah selari. Dan dia bagi maklumat yang pertama untuk gambar raja di atas ialah titik tengah CB. Okey, titik tengah, so kita garis titik tengah dan D ialah titik pada OC dengan keadaan OD nisbah DC sama dengan 2 nisbah 1. So, kita bulatkan. So, ini maklumat yang kedua. Okey, garis lurus AD dan OE bersilang di F. Okey, titik F bersilang. Dan garis lurus dan diberi OA sama dengan 2 CB. OA sama dengan 2 CB. So, itu maklumat yang ketiga. Seterusnya dia bagi vektor OA adalah sama dengan 4U dan vektor OC sama dengan 3V. Okey, OA 4U dan OC adalah 3V. Okey, itu adalah maklumat yang dia bagi. Okey, soalan yang pertama. Ungkapkan dalam sebutan U dan V untuk vektor OE. Vektor OE. So, kalau kita tengok soalan yang pertama, OE ini adalah melibatkan vektor paduan sebab dia tidak bagi maklumat apakah vektor OE. So, untuk mencari vektor OE, kita perlu vektor paduan. Okey, so kalau daripada O ke E, apa jalan yang sesuai untuk kita guna? Okey, sudah tentu OC, C, E. Okey, so vektor paduan untuk OE, okey, dia adalah daripada O ke C tambah C, E. Okey, kita tengok bermula, berakhir, huruf sama. Okey, so vektor paduan kita betul. Okey, so tapi masalahnya di sini vektor CE kita tidak dibagi. Okey, so itu sebabnya kita tengok maklumat yang pertama, titik tengah ni. Okey, so titik tengah maksudnya CE, EB. Maksudnya panjang CE sama dengan EB. So, kita boleh buat perkaitan di sini. Maksudnya, okey, saya tulis macam ni ya. So, panjang CE dia adalah separuh daripada CB. Okey, sebab satu. Okey, sebab kita boleh buat perkaitan di sana. So, sini 1. Jadi maksudnya kita boleh tulis 1/2 CB. So, kalau panjang sama, kita boleh kaitkan dengan vektor. So, vektor CE sama dengan 1/2 vektor CB. Okey. Dan seterusnya, vektor CB tidak dibagi, tapi kita terus tengok maklumat yang kedua. Dia bagi di sini panjang OA sama dengan 2 CB. So, kita keluarkan maklumat itu, vektor panjang OA sama dengan 2 CB. Okey, so daripada sini kita boleh tulis vektor OA sama dengan 2 kali vektor CB. Dan kita sudah dibagi vektor OA, so kita boleh jadikan ini perkara rumus. So, OA per 2 sama dengan CB. So, jadikan CB sebagai perkara rumus.
kita dapat vektor CB sama dengan vektor OA adalah 4U per 2. So, 2 kali 1, 2 kali 2. So, daripada maklumat itu kita boleh tentukan vektor CB di mana vektor CB adalah sama dengan 2U with the curly wave, with the wavy symbol lah. Okay, so sekarang ini kita sudah tahu vektor CB adalah sama dengan 2U. Kita boleh cari vektor CE. Okay, so di mana vektor CE adalah 1/2 CB. So oleh itu vektor OE adalah OC dan OC kita sudah tahu 3V ya. 3V. So 3V tambah 1/2 CE adalah 1/2 CB. So CB adalah 2U. So darab dengan 2U. So kita potong-potong sahaja. So oleh itu vektor OE adalah 3V tambah U. Okay, so oleh itu vektor OE adalah sama dengan U tambah 3V. Okay, selesai untuk soalan yang pertama. Okay, so kita tengok soalan yang kedua. Dia suruh cari vektor AD. Okay. Di mana vektor AD, dia punya vektor paduan daripada A ke D, kita boleh guna jalan mana satu? Okay, so kita boleh guna jalan AO, OD. So AO tambah OD. Okay, dan seterusnya masalahnya vektor OD tidak dibagi kan, tapi dia bagi maklumat nisbah ni. Okay, so OD nisbah DC sama dengan 2 nisbah 1. Okay, so kalau melibatkan nisbah, okay, kita boleh tulis 2, 1. So daripada sini, macam mana kita mau buat perkaitan panjang OD dengan panjang OC? Okay, so daripada maklumat nisbah ni kita boleh buat kesimpulan. Okay, so daripada sini, katakanlah di sini panjang OD adalah 2 dan panjang OC adalah 3. So kalau kita mau buat perkaitan OD dengan OC, so OD sama dengan 2/3. Okay, OC. Okay, so ini adalah cara perkaitannya. So 2/3. Kalau tadi 1/2. Okay, so daripada sini kita boleh tulis, kita boleh buat perkaitan. Kalau kita tahu sudah panjangnya, kita boleh buat kesimpulan vektor OD sama dengan 2/3 OC. Okay, so kita gantikan OD ni sebagai 2/3 OC. So AD sama dengan AO. Okay, so dia adalah terbalikan, ada bertentangan. So kena letak negatif. Tambah dengan 2/3. Di mana OC adalah sama dengan 3V. So ini boleh cancel out. So di mana vektor AD adalah sama dengan negatif 4U tambah 2V. Okay, so untuk vektor OE, vektor AD. Okay, selesai untuk soalan A. Dan seterusnya kita tengok untuk soalan yang kedua. Okay, so diberi OF adalah sama dengan HOE dan vektor AF adalah sama dengan KAD. Ungkapkan OF dalam sebutan yang pertama. Okay, soalan yang pertama dia suruh ungkapkan dalam ungkapan H, wajib pada H, wajib pada U dan wajib pada V. Okay, so daripada maklumat yang pertama ni, kita boleh ungkapkan OF itu dalam H, U dan V. Okay, untuk soalan B ya. Okay, so OF
adalah sama dengan HOE. Dan kita sudah tahu vektor OE adalah sama dengan U tambah 3V. So, kita gantikan sahaja OF sama dengan H darab dengan darab dengan OE adalah U tambah 3V. So kita darab masuk saja. So H-nya adalah pemalar. So kita darab masuk saja. So F adalah sama dengan H U tambah 3HV. So kita sudah ungkapkan OF ni dalam ungkapan H, U dan V. Seterusnya untuk soalan 2 Roman. So sekarang ini dia sudah bagi vektor AF. Untuk maklumat yang kedua, yang ini dia bagi vektor AF adalah sama dengan KAD. Tapi sekarang ini AF ni bukan OF, dia tidak sama. So kita kena pandai macam mana kita mau mengaitkan OF ini dengan AF. So kita kena rujuk daripada gambar raja. So F. Macam mana daripada O untuk sampai F? So kita guna jalan yang melibatkan AF. So OA tambah AF. So kita kena tahu macam mana kita mau mengaitkan OF dengan AF. So kita tengok gambar raja. Macam mana satu jalan daripada O ke F melibatkan jalan AF. So daripada sini OF adalah sama dengan vektor paduan dia OA tambah AF. So vektor paduan ni betul lah. So bermula, berakhir dan huruf sama. So daripada sini kita sudah tahu OA adalah 4U dan F itu adalah tambah KAD. So daripada sini kita gantikan sahaja AD itu. So sekarang kita sudah tahu AD adalah ini kan. So kita ganti sajalah. So F adalah sama dengan 4U tambah K darab negatif 4U tambah 2V. So saya kasih ringkas. OF sama dengan 4U. So kita darab masuk ini K. So dia akan jadi negatif 4KU. So tambah dengan 2KV. So sekarang ini ada U, ada U. Jadi kita boleh factorize. Kita boleh faktorkan itu U. So OF sama dengan 4 tolak 4K U. Macam tu cara faktorkan dia. Tambah 2KV. So kita sudah dapat OF dalam ungkapan H, U, V dan OF dalam ungkapan K, U dan V. Untuk soalan yang kedua. So soalan yang seterusnya dia suruh cari nilai H dan nilai K. So untuk soalan C ni, macam mana kita mau cari? Kita sudah, kita kena rujuk soalan ini balik. So kita sudah dibagi OF dalam ungkapan U, H, U dan V. So dan dibagi OF dalam ungkapan K, U dan V. So so sekarang ini kita boleh cakap vektor
yang ini dengan yang ini adalah sama. So, kita gantikan untuk mencari H dan K. Kita gantikan F ini untuk persamaan pertama. So, kita boleh tulis macam ini. 1, persamaan pertama, persamaan kedua. So, 1 into 2. Okay. So, daripada sini, kita gantikan F ini dalam ungkapan H. So, HU tambah 3HV sama dengan 4 tolak 4KU tambah 2KV. Okay. So, sekarang ini kita tengok pekali untuk U dengan U. So, kesimpulannya maksudnya kalau dua vektor ini sama, pekali, okay, senanglah cerita. Kita ambil yang ada pekali U, kita samakan dengan yang ini. So, ini dia sama. So, yang ada V, yang warna coklat ni, dia sama dengan yang ini. Kenapa sama? Sebab hurufnya sama. So, kita padankan hijau-hijau lah. So, daripada sini, okay, so untuk senang supaya tidak pening, HU sama dengan yang ada U. 4 tolak 4K U. So, ada U, so ini adalah cancel out. So, oleh itu, bila dia cancel out, dia akan jadi H sama dengan 4 tolak 4K. Okay, so ini adalah persamaan 1. Okay, so dari seterusnya kita padankan yang mempunyai V pula. So, daripada sini, 3HV dia sama dengan 2KV. So, ini pun boleh cancel out. Okay, so kita boleh tulis 3H sama dengan 2. Okay, so ini persamaan yang kedua. Okay, so mana satu lebih senang kita guna? So, kita boleh cakap ini adalah persamaan serentak. So, kita boleh tulis 1 into 2. Okay. So, kita gantikan H ini dalam ungkapan K untuk cari nilai K lah. So, ini persamaan serentak kan. So, oleh itu, 3 gantikan H sebagai ungkapan K, 4 tolak 4K. So, dia akan jadi 2K. So, H itu akan hilang. So, kita darab masuk. So, 12 tolak 12K sama dengan 2K. Jadikan K sebagai perkara rumus. 12 sama dengan, pindah ke sebelah jadi 12K tambah 2K. So, dia akan jadi 12 sama dengan sama dengan 14K. Okay, so oleh itu jadikan K sebagai perkara rumus 12 per 14 sama dengan K. Okay, so kita kecilkan dia. 2 kali 6, 2 kali itu 7. So oleh itu K sama dengan 6 per 7. Seterusnya, selepas dapat K, kita guna persamaan pertama untuk cari nilai H. Okay, so H sama dengan 4 tolak 4. Okay, darab dengan 6 per 7. Okay, so daripada sini H sama dengan 4 tolak 4 darab 6, 24 per 7. So H sama dengan, tekan kalkulator je. Tekan kalkulator kita dapat 4 per 7. Okay, so nilai akhirnya H sama dengan 4 per 7 dan K sama dengan 6 per
Okey. So, selesai 10 markah. Okey, so faham kan? Contoh yang pertama. Ini adalah soalan kertas 2A. Okey, so untuk soalan ini dia menyumbang sebanyak 10 markah. Okey. So, kita tengok contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua ni adalah soalan SPP. Ini soalan dia. Okey. So, daripada soalan yang kedua ni, SPP 2017, dia bagi gambar raja. Okey, dia bagi maklumat yang pertama. Dia bagi panjang 3 AP sama dengan PB. Dan yang kedua, maklumat yang kedua, 4 OQ sama dengan 3 OB. Dan dia bagi dua vektor di sini. Vektor OA, okey, adalah A, dan vektor OB adalah B. Okey, so sekarang ini dia, daripada 4 maklumat ini, dia suruh ungkapkan AE, A vektor, dia suruh cari vektor AQ. Okey, so daripada sini vektor AQ, kita perlu cari vektor paduan dia. So AQ, mana satu jalan yang sesuai, yang ada maklumat? Sudah tentu daripada AO, OQ. So AO tambah OQ. Okey, so sekarang ini OQ tidak dibagi maklumat dia kan, tapi dia bagi maklumat ini. So kita boleh guna. Okey, so daripada maklumat itu kita boleh cari AQ. So AO, okey, dia adalah songsangan, so kena letak negatif. Tambah dengan, jadikan OQ sebagai perkara rumus. Okey, OQ sama dengan 3/4 OP. So 3/4 OP. Okey, so sekarang ini kita sudah tahu OB adalah sama dengan B. So darab dengan B. Okey, so dapat sudah AQ. Okey, selesai. Seterusnya soalan yang kedua. Soalan yang kedua disuruh cari vektor OP. Okey. So OP, apa vektor paduannya daripada O ke P? So yang cukup maklumatnya adalah OA, AP. So OA tambah dengan AP. Okey, so kita cek balik, adakah vektor paduannya betul, bermula berakhir huruf sama. Okey, betul lah. Okey, so sekarang adakah vektor AP dibagi? Tidak dibagi kan, tapi dia bagi maklumat ini. Okey, so daripada sini, okey, saya terangkan dulu lah ini maksudnya. Kita perlu cari dulu vektor AP ya, kita tidak tahu kan. So kita guna maklumat ini, 3AP sama dengan, 3AP sama dengan PB. Okey, so daripada sini kita boleh cari vektor AB kan. Okey, sebab AO, OB. So daripada sini, untuk senang faham, kita boleh tukar ini kepada nisbah. Macam mana daripada perkaitan ini kita boleh tukar kepada nisbah? Cara dia, okey, kita bawa semua huruf ke sebelah kiri dan nombor semua bawa ke sebelah kanan. So AP, PB. Okey, dia adalah 1/3. Okey, so bila kita pindah ni dia ke bawah. Okey, so bila kita darab silang, kita dapat di atas ni balikkan. So bila kita sudah dapat berbentuk macam ini, kita boleh tukar kepada nisbah AP, PB 1/3. Okey, ini cara penukaran pecahan kepada
nisbah. Okey, maksudnya panjang AP adalah mewakili 1 dan panjang PB adalah 3. So, bila kita tulis sini, pada gambar raja ini adalah 1, ini adalah 3. So, daripada maklumat ini, sama kes macam tadi, panjang AP adalah 1 dan panjang PB adalah 3. Mewakili lah, dia punya skala maksudnya. So, kalau daripada maklumat ni, panjang AB sudah tentu 4. So, macam mana kita mau kaitkan AP dengan AB? So, panjang AP daripada maklumat ni, panjang AP, dia adalah sama dengan 1/4. 1/4. Okey, AP. Kenapa 4? Sebab 1 tambah 3. Okey, 1 per keseluruhan 4 AB. Okey, so kalau dia melibatkan panjang, kita boleh terus automatik ditukar kepada vektor lah. So vektor. So kita gantikan AP ni dalam ungkapan AB. So OP sama dengan OA tambah AP adalah 1/4 AP. Okey. So daripada sini OA kita sudah tahu adalah A dan AB vektor paduan AO OB. Okey. So OA adalah A tambah 1/4 di mana AB adalah AO OB. So AO tambah OB. Okey. So kita sudah tahu A tambah 1/4, AO adalah negatif A. Okey, OB adalah tambah B. Okey. So faham kan? So kita just masukkan, darabkan ini 1/4 masuk. So A, okey, 1/4, so negatif 1/4, sorry. So darab masuk tambah 1/4 B. Okey. So sekarang ada A, kita boleh faktorkan, kita boleh ringkaskan ini. Maksudnya A tolak 1/4 A, so dia jadi tinggal berapa? 3/4 A. Kan? Tambah 1/4 B. Okay, so ini adalah vektor OP. Selesai. Okay, kita tengok soalan yang B. Okay, ini lain bentuk sikit lah soalan dia. Okay, so tadi situasi 1, ni situasi 2 lah. Kalau tadi dia terus bagi dia bagi dua maklumat tapi dia suruh ungkapkan terus, kan kita sudah tahu OF. Tapi sekarang ini okey, dia cuma bagi maklumat ini. Okey, dia cuma bagi maklumat ini. Okey, so daripada sini maksudnya dengan menggunakan OS sebagai, untuk soalan ini OS dia sudah bagi maklumat sama dengan MOP dan vektor AS sama dengan NAQ. Okey, saya mau tanya kamu, adakah vektor OS sama dengan AS? Tidak. Sebab ini OS, ini adalah AS. Tidak sama. Okey, so bagaimana kita mau tunjukkan? Maksudnya kita kena ungkapkan OS ni dalam sebutan M dan A dan B. Okey. Okey, so kita ungkapkan B, dia bagi maklumat itu adalah OS sama dengan MOP. Okey, so kita ungkapkan OS dulu dalam sebutan M. So sekarang ini OP kita sudah tahu
adalah ini. Saudara gantikan sahaja. 3/4 A tambah 1/4 B. So kita darab je masuk M. So dia akan jadi 3/4 MA tambah 1/4 MB. Okey, so ini adalah vektor OS dalam ungkapan M, A dan B. Okey, so sekarang ini kita untuk mau menyamakan vektor OS, so kita kena ungkapkan OS lagi dalam ungkapan yang lain lah. Dalam sebutan N pula. Okey. So sekarang ini walaupun soalan tidak suruh cari-cari OS, tapi dia bagi maklumat ini. So untuk memadankan yang pertama ni, kamu kena rujuk balik gambar raja. Bagaimana kita mau mengaitkan OS dengan AS? Untuk cari OS dalam ungkapan N, kita kena guna jalan yang melibatkan AS. Daripada O ke S. So, jalan yang melibatkan daripada O ke S melibatkan AS. So, kita guna jalan OA, AS. Okey. So ini adalah yang pertama. So, OS dalam ungkapan N. So, dia punya vektor paduan adalah OA tambah AD. Okey. So, daripada sini kita sudah dibagi AS. Okey, kita sudah dibagi AS adalah sama dengan NAQ kan. So, kita ganti je lah. So, OS adalah sama dengan OA tambah K sama dengan NAQ. Okey, dia sudah bagi maklumat ni. Okey, so saya tulis balik sini. Di mana OS tadi yang ini ya. OA tambah NAQ. Okey, kita sudah tahu OA adalah A tambah NAQ. Okey, so NAQ kita sudah tahu tadi adalah ini kan. So negatif A tambah 3/4 B. So kita just darab masuk sahaja. So OS adalah sama dengan A darab masuk N negatif N A tambah 3/4 N B. Ada A, so kita factorize dia. 1 tolak N. A darab masuk dapat atas balik. So tambah 3/4 N B. So ini adalah vektor OS dalam ungkapan N. Okey, so sekarang kita sudah ada OS dalam ungkapan M. Okey, dan ungkapan OS dalam ungkapan N. So untuk membuktikan yang ini, kita guna cara yang sama macam yang contoh 1A. So saya tulis balik OS 3/4 A tambah 1/4 M 1/4 MB. Okey, dan yang kedua tadi OS adalah sama dengan 1 tolak N A tambah 3/4 NB. Okey, so ini adalah persamaan 1, persamaan 2. So kita boleh cakap 1 into 2. So dia adalah persamaan serentak. Okey. So sekarang ni bila saya ganti, dia akan jadi 3/4 MA
tambah 1/4 MB sama dengan 1/NA tambah 3/4 NB. Oke, so kita padankan yang ada AA. Oke, so yang ini sama dengan yang ini. Manakala yang ini sama dengan yang ini. So kita padankan je lah. So 3/4 MA is equal to 1/NA. So ini cancel out. So 3/4 M sama dengan 1/N. So this is persamaan 1. So seterusnya kita padankan yang B pula, 1/4 MB sama dengan 3/4 NB. Oke. So ini ada B cancel out. Oke. So dia akan jadi M/4 sama dengan 3N/4. So ini cancel out lah. So untuk yang berwarna pink ni, dia punya jawapan adalah M sama dengan 3N. Oke, kita sudah membuktikan yang pertama. Oke, so this is proven, terbukti. So ini adalah daripada persamaan yang kedua. So kita sudah buktikan. So kita guna persamaan yang pertama ni. Oke, so saya kasih ringkas lagi lah supaya kamu tidak keliru. So 3N/4 ya sama dengan 1/N. So darab silang 3M sama dengan 4/4N. Oke, so kita boleh bawa ke sebelah. So dia akan jadi 3M tambah 4N sama dengan 4. So pun ini proven. Kan? Terbukti. So untuk soalan yang terakhir, seterusnya cari nilai M dan N. So kita boleh guna dua persamaan ni. Persamaan 1, M sama dengan 3N. Persamaan 1. Dan ini 3M tambah 4N sama dengan 4 persamaan 2. So kita boleh tulis 1 into 2. Sebab dia persamaan serentak. So bila saya ganti, apa yang dapat? M. So 3 darab 3N tambah 4N sama dengan 4. Okay, so kita just darab sahaja. 3 darab 3 adalah 9N. Tambah 4N sama dengan 4. Okay, so 9N tambah 4N. So kamu dapat berapa? 13 kan? So 13N sama dengan 4. Oleh itu N sama dengan 4/13. Oke, itu adalah N yang pertama. Nilai N. So kita mau cari nilai M. Kita guna aja persamaan pertama. M sama dengan 3N. So M sama dengan 3 darab 4/13. Saudara masuk je, M sama dengan 12/13. So oleh itu, your answer M sama dengan 12/13 dan N sama dengan 4/13. Okey, so saya sudah bagi dua contoh soalan yang berbentuk SPM sebenar daripada MRSM 2017 dan SBP 2017. Okay, so hopefully you guys understand
the chronology macam mana mau menyelesaikan. So ingat apa yang saya mau tekankan di sini, kamu kena garis underline semua maklumat yang dibagi. Sebab semua maklumat itu kamu kena guna walaupun kalau kamu dapati bila kamu buat vektor paduan sesetengah vektor tidak dibagi. So kamu guna maklumat itu untuk menyelesaikan dan mencari vektor yang dikehendaki oleh soalan. Okey, kalau melibatkan nisbah, okey, saya kasih refresh balik. Contohnya macam ini. So, ini adalah skala. Daripada nisbah tu, ini maksudnya skala. So, panjang AP adalah 1, manakala panjang PB adalah 3. So, daripada sini, panjang AB pula /4. So, 1 tambah 3, 4. So, macam mana kita mau mengaitkan panjang AP dengan AB? So, AP sama dengan 1/4 AB. So, macam mana kita mau mengaitkan panjang PB dengan AB? Panjang PB sama dengan 3/4 AB. Okay, so hopefully you guys understand. So, jangan confuse. So, I think that's all for today. Thank you very much and take care.